Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utamanya saya ingin memohon maaf sekali lagi kepada semua kerana kelewatan sedikit lewat untuk sesi perkongsian berkenaan dengan sulam pada petang ini kerana masalah teknikal sedikit. Okey, saya tengok partisipan masih belum ramai. Mungkin kita boleh war-warkan kepada rakan-rakan yang bersama-sama menjalankan program sulam di PTJ masing-masing untuk masuk ataupun join taklimat ini so that semua orang boleh dapat maklumat yang samalah. Okey, untuk hari ini kita ada special guest kita iaitu mantan mantan penyelaras sulam APB lah, okey, Akademi Pengajian Bahasa, Encik Azhar Abdul Wahab. Okey, dan beliau akan share ataupun berkongsi sedikit ilmu lah bagaimana untuk menjalankan program sulam especially pada peringkat international ataupun sulam international untuk mencapai PI 005. Okey, untuk pengetahuan semua, setiap PTJ telah diberikan mandat untuk mencapai sekurang-kurangnya satu program sulam ataupun satu aktiviti sulam yang bertaraf international antarabangsa untuk dimasukkan ataupun untuk didaftarkan di dalam sistem BTU. Okey. So setakat ini kita perlu mencapai 32 lah, okey, kalau saya tak silap untuk tahun 2023 baru ada 17 program yang berdaftar sebagai sulam international. Maksudnya ada lagi lebih kurang dalam 10 12 tambah 15. Lebih kurang dalam 15 program lagi yang masih belum capai. So mungkin boleh ambil input yang banyak. Nanti kalau nak bertanya dengan Encik Azhar, tanya sebanyak mungkin. Encik Azhar cuba ataupun willing untuk menjawab insyaAllah. Dan nanti juga saya akan bantulah on off secara on off. Okay, but then sebelum saya lepaskan ataupun sebelum saya serahkan majlis ini kepada Encik Azhar, suka untuk saya ingatkan bahawa ciri-ciri ataupun kriteria program sulam ini mestilah okey, mestilah kursus sulam tersebut berada kaitan dengan subjek ataupun kod kursus yang diajar. Maksudnya dia perlu berdaftar bersama dengan kod kursus. Okey, dia tidak boleh program sulam itu berjalan ataupun dijalankan secara independen. Contohnya kata kalau nak buat program sulam di bawah persatuan ke, okey, di bawah mungkin ada co-curriculum ke, tidak boleh. Okey, so aktiviti tersebut perlu berdaftar dekat kod mana-mana kod kursus yang dirasakan boleh untuk dijalankan program sulam. Okey, itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, untuk dikira ataupun untuk diiktiraf sesuatu program itu adalah program sulam, okey, yang perlu untuk kita panggil untuk transfer the knowledge kepada community itu adalah pelajar kita, bukan pensyarah yang mengajar. Okey, maksudnya kita mengajar pelajar kita kat dalam kelas satu-satu ilmu. Contohnya lah, saya ambil paling mudah adalah ilmu digital marketing. Kalau saya macam subjek saya digital marketing. So daripada ilmu yang pelajar kita ada tersebut, mereka akan cari masalah apa yang berlaku dekat community berkenaan dengan digital marketing dan mereka akan transfer the knowledge kepada community tersebut. Okay, to solve the problem lah, to solve the issue. Okay, itu adalah kriteria yang kedua. Dan kriteria yang ketiga yang paling penting yang saya perasan selalu orang terlepas pandang ataupun rakan-rakan terlepas pandang adalah program sulam tersebut perlu memenuhi minima 20 jam. Okey, minima 20 jam termasuk dengan persediaan sebelum, semasa program dan selepas sekiranya ada. Okey, kalau kata persediaan, contohlah program sulam tersebut dibuat webinar dan mungkin webinarnya adalah 2 jam. Persiapan webinar adalah 2 jam. Dan post webinar mungkin kena buat report adalah 2 jam. So baru 6 jam. Itu tidak dikira sebagai program sulam.
tidak boleh diiktiraf sebagai program sulam. Okey, definisi ini, kriteria ini adalah diberi oleh kementerian. So we have to follow lah. So minimum ada 20 jam termasuk dengan persediaan dan sebagainya. Sebab itulah program sulam itu perlu dinilai. Okey, kalau perlu dinilai dalam assessment. Sebab dia requires a lot of time to our students. Okay, so sayanglah kan kita dah suruh student dah allocate 20 jam mereka untuk prepare, untuk buat program sulam tersebut, tiba-tiba dia tidak dinilai. Okay, so mesti ada assessmentnya. Okay, mesti ada penilaian untuk program sulam tersebut. Okay, so itu antara kriteria yang perlu dititik beratkan oleh rakan-rakan berkenaan dengan program sulam. So, sebelum kita menjawab sebarang persoalan lah yang mungkin ada, mungkin elok untuk saya serahkan majlis kepada Encik Azhar dahulu untuk buat sharing session, sesi perkongsian, dan selepas itu nanti kita akan continue dengan sesi soal jawab sekiranya ada. Okey, dipersilakan Encik Azhar. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat petang kepada semua yang saya rasa rakan-rakan penyelaras sulam dari semua kampus lah. Masuk kampus Cawangan juga ya, Dr. Faizal? Betul. Dari Cawangan. Okey. So, nampak tak berapa ramai lagi ni. Mungkin sekejap lagi ramai dah cukup. Baiklah, sebenarnya saya dah jadi mantan penyelaras sulam dari Akademi Pengajian Bahasa. Penyelarasan yang dibuat oleh saya saya rasa bermula tahun 20 sewaktu COVID lah, 2020, sehinggalah baru-baru ini tamat tempoh saya sebagai penyelaras, dan insyaAllah mungkin selepas ini adalah penggantinya daripada APB juga. Untuk pengetahuan semua, kod yang saya ajar adalah kod bahasa sebenarnya. Ialah dari Akademi Pengajian Bahasa, dan kod ini didaftarkan sebagai sulam di fakulti. Mungkin saya boleh share sikit PDF saya. Okey, boleh nampak ya? Harap boleh nampak lah kan? Okey, saya share ni adalah Acrobat, PDF file. Dan yang saya share ini adalah laporan sulam saya kepada pihak UHAC baru-baru ni lah. Dan kod yang sebagaimana yang Dr. Faizal sebut tadi, untuk kita capai PI 05 ni, mestilah kod subjek tersebut ataupun kod kod khusus kita itu mesti didaftarkan sebagai sulam di fakulti. Dan kod saya iaitu BME 575 di bawah Akademi Pengajian Bahasa ini. Pembangunan media interaktif ini telah didaftarkan sebagai kod sulam. Itu perkara pertama yang saya rasa perlu kita faham terlebih dahulu. Dan dalam membangunkan media interaktif bahasa kepada kelompok sasaran saya tu, pelajar-pelajar saya dikehendaki melaksanakan pembangunan media interaktif, pengajaran bahasa. Pembangunan media interaktif ini adalah satu kursus yang menyediakan aplikasi media interaktif untuk tujuan mengajar bahasa kepada kumpulan sasaran kami. So, untuk sulam, untuk kod 575 yang dilaksanakan pada dua semester lepas, pengguna sasaran kami kenal pasti adalah pelajar-pelajar di sekolah rakyat di selatan Thailand, di selatan Thailand yang belajar di sekolah rakyat selatan Thailand ni. Mereka juga belajar bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa lain lah, macam juga di tempat kita. Dan bukan sekolah kerajaan, sekolah rakyat, maksudnya sekolah yang dibina dan didirikan atas usaha kumpulan ataupun komuniti tersebut. Jadi kebetulan oleh kerana saya sebenarnya APB ni dia dah ada MOU dengan
Jadi ini juga kriteria yang mungkin kita boleh kena tengok juga sebelum kita buat buat aktiviti ini di peringkat antarabangsa. Kita kena kenal pasti MOU antarabangsa yang telah kita UiTM tanda tangani. So APB telah menandatangani dah lama semenjak tahun 2001 lagi dengan sebuah universiti di selatan Thailand, iaitu Universiti Walayla di Nakhon Si Thammarat di Thailand. Dan antara pada tahun 2000 tak silap saya, dan saya salah seorang daripada beberapa orang pensyarah yang dipinjamkan ke universiti tersebut untuk mengajar bahasa Melayu. Pada tahun buat permulaannya pada tahun 2002-2003 saya dipinjamkan ke sana. Jadi di sana saya mengajar bahasa Melayu kepada kumpulan sasaran saya, iaitu pelajar-pelajar di universiti tersebut yang mengambil jurusan dipanggil Regional Studies, pengkhususan kepada Malaysian Studies. Dalam Regional Studies tu ada satu pengkhususan iaitu Malaysian Studies. So apabila mereka belajar Malaysian Studies ni, salah satu subjek yang mereka kena lulus ialah subjek bahasa Melayu. Sebab para pelajar itu dikehendaki latihan industri mereka tu, mesti pergi ke Malaysia. Dan oleh kerana itu APB dan Universiti Walayla ini telah menandatangani MOU pada tahun 2000, dan selepas ada pelajar tersebut, pelajar itu datang. Setiap tahun kita menerima pelajar daripada universiti ini untuk bersama dengan pelajar kita di UiTM untuk belajar bahasa Melayu di bawah satu kod. Ada kod tu, kodnya ialah saya tak ingat kod apa, tapi maksudnya pelajar itu datang ke UiTM belajar bahasa bersama-sama dengan pelajar kita di UiTM selama 6 bulan, lebih kurang dalam 6 bulan lah, 1 semester lebih mereka berada di UiTM. Masa COVID baru ni terpaksa ditamatkan sebab kita pelajar tak boleh nak keluar, jadi ada kekangan sikit lah. Tapi selepas pada COVID, saya buat inisiatif semula, iaitu memulakan kembali langkah awal untuk berkomunikasi dengan mereka dan menjalin hubungan semula dengan mereka. Jadi first saya rasa kita kena kenal pasti dulu MOU yang telah antarabangsa yang telah ditandatangani oleh UiTM. Sebab kita pun adalah PI lain juga yang boleh kita jalankan sekali. So untuk sulam ini saya masuk, saya menggunakan MOU tersebut dan kebetulan kod saya pembangunan media interaktif. Apa yang saya buat ialah di universiti tersebut, di kawasan sekitar universiti tersebut ada beberapa kampung berketurunan Melayu dari Kedah. Dan Universiti Walayla ni lupa nak beritahu juga, Universiti Walayla ini adalah sebuah universiti yang berada di Nakhon Si Thammarat, lebih kurang 230 km ke utara Hat Yai. Kalau tahu Hat Yai, maka 230 kilometer ke utara Hat Yai, di bawah Surat Tani. Kalau kita boleh faham, Hat Yai itu di wilayah Songkhla. Selepas Songkhla itu ialah Patalung. Selepas Patalung itu barulah wilayah Nakhon Si Thammarat. Jadi universiti tersebut terletak di Nakhon Si Thammarat. Kalau tahu Koh Samui kan, ramai yang tahu, mungkin tahu Koh Samui, dekat-dekat situlah. Koh Samui itu di bawah wilayah Surat Tani. Tapi bersebelahan sajalah. So apabila kita kenal pasti MOU ni, kita gerakkan dan kita ambil kesempatan untuk melakukan aktiviti sulam ini dengan saya akan brief student saya terlebih dahulu lah tentang apa yang mereka kena buat, iaitu kena menyediakan satu media interaktif pembelajaran bahasa. Kebetulan juga bukan setakat bahasa Melayu tetapi juga bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab sekali. Sebab di APB ni kita ada bahasa Melayu, bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Kita ada degree
English for professional communication, Arabic for professional communication, as well as bahasa Melayu for professional communication. So tiga-tiga gabungan bahasa ni kita bawa pelajar kita. Pertama sekali kita kena macam Dr. Faizal sebut ni, kita kena libatkan pelajar. Jadi saya gerakkan pelajar saya ini untuk berkomunikasi dengan pelajar walailak di sana untuk mendapatkan apa isu sebenar masalah yang berlaku di sana. Jadi di universiti Walailak itu kebetulan memang mereka dah ada guru bahasa Melayu di sana. Jadi pelajar universiti tersebut dia tak ada banyak masalah lah, sebab dah ada pelajar dah ada pensyarah yang mengajar bahasa Melayu di sana. Tetapi isunya ialah kepada pelajar-pelajar sekolah saya sebut tadi, sekolah rakyat yang berada di sekitar kampung berdekatan, berhampiran dengan universiti. Universiti Walailak tu di kelilingnya dia ada beberapa kampung Melayu. Dan kampung Melayu ni namalah Melayu. Memang mereka ni Melayu. Tapi dah tak boleh berbahasa Melayu. Jadi di kalangan komuniti tersebut mereka membuat sekolah-sekolah ini dah ditubuhkan sekian lama. Dan salah satu subjek yang diajar di sekolah-sekolah agama rakyat mereka ni, sekolah agama rakyat ni adalah subjek bahasa. Dan ada 3 bahasa yang diajarlah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Majoriti kelompok komuniti Melayu di 3 kampung di sekitar Walailak tu, Universiti Walailak itu tidak boleh berbahasa Melayu. Generasi yang kelima. Maksudnya generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Keempat tu pun dah sikit-sikit dah hampir pupus dah. Dan maksud pupus kebolehan mereka berbahasa Melayu. Dan sekarang ni di sekolah-sekolah agama rakyat yang mereka tubuhkan itu adalah generasi ke-6. Jadi mereka pun boleh bertutur sikit-sikit, apatah lagi lah generasi ke-6 ni, yang memang kalau sebut beberapa perkataan bahasa Melayu tu mereka pernah dengar tapi tak tahu apa maknanya. So mereka memang berkomunikasi semua dalam bahasa Tai. Jadi inisiatif sekolah tersebut ialah perlu ajar bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Jadi saya kenal pasti isu tersebut berdasarkan kepada perbincangan dengan pensyarah, dan juga selepas itu saya brief pelajar saya untuk kenal pasti apa sebenarnya masalah utama mereka, dan pelajar-pelajar saya melalui komunikasi ni, waktu mencari masalah ni mereka belum pergi lagi ke universiti tersebut secara dalam talian lah. Jadi mereka kenal pasti masalah utama ialah masalah yang berkaitan support. Saya nak tunjukkan di sini. Ini adalah pelajar-pelajar saya yang terlibat, lebih kurang dalam 12 orang, terdiri daripada pelajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Aktiviti yang saya buat ini adalah aktiviti yang bermula pada 6 hingga 10 hari bulan Mac 2023. Dan maksudnya penganjuran dalam konteks pembangunan aplikasi kami ini, kita gabungkan sekali mahasiswa EPB dari jurusan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab dan tempat dia di Nakhon Sita Marat. Okey, ada di kalangan pelajar saya itu yang buat PhD juga, seorang pelajar sedang mengikuti Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Gunaan dalam bidang media lah. Dan sekolah yang dipilih, kami dah kenal pasti sekolah tersebut. Sekolah yang dipilih itu adalah Sekolah Ma'had Islam Imaniyah yang terletak di Nakhon Sita Marat, Thailand. Dan hasil daripada apa yang kita buat pada 6 Mac hingga 10 hari bulan Mac itu, setelah kenal pasti masalah, kita membuat aplikasi bagi membolehkan aplikasi pengajaran bahasa Melayu, Arab dan juga Inggeris untuk tujuan mereka rujuk ataupun sebagai maksudnya self access lah,
kepada pembelajaran mereka. Maksudnya salah satu bahan yang boleh digunakan oleh mereka untuk merujuk tentang pengajaran pembelajaran bahasa di sekolah mereka. Dan kita buat pelajar-pelajar saya buat aplikasi ini berdasarkan kepada silibus mereka. Di sekolah tersebut mereka ada buku bahasa Melayu, mereka tulis sendiri buku bahasa Melayu itu, ada juga silibus pengajaran bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Jadi kita ambil subjek mereka itu, buku mereka itu, dan kita kita lihat, kita cuba buat aplikasi pengajaran itu dalam bentuk yang mudahlah, mudah. Dan solusinya kita berikan kepada pelajar tersebut untuk mereka rujuk. Bukanlah kata sebagai satu-satunya cara untuk mereka belajar, tapi sebagai salah satu cara untuk merujuk sekiranya mereka tak dapat nak menguasai perkataan-perkataan tertentu. Dalam aplikasi tersebut kita ada pembelajaran-pembelajaran tertentulah. Dan salah satunya kita ada juga glosari sebagaimana kamus lah, maksudnya kamus ringkas lah berkaitan dengan subjek yang akan diajar dalam aplikasi tersebut. Okey, so apabila kita kenal pasti, maka kita pun buat aktiviti. Semasa nak buat aktiviti, tadi Dr. Faizal pun sebut apa yang kita kena buat ni mestilah melebihi 20 jam. Maksudnya apa yang kita kena aktiviti sulam ini mesti sekurang-kurangnya 20 jam. Jadi 20 jam ni saya rasa lebih lah. Sebab pelajar saya ni bermula aktiviti mereka itu bermula dengan kenal pasti masalah pelajar di sekolah tersebut. Jadi mereka berkomunikasi dengan pelajar-pelajar di universiti yang memberikan input kepada mereka di awal semester, dan selepas itu apabila dah ada input, ada juga buku-buku yang diambil daripada sekolah tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran, maka mereka membuat aplikasi. Membuat aplikasi ini pun memakan masa, bukannya boleh buat dalam tempoh 1 hari atau 2 hari. Jadi itu juga adalah satu perkara yang saya rasa yang melibatkan dalam masa 20 jam itulah. Saya rasa lebih daripada 20 jam lah yang kita buat sebenarnya. Dan selepas siap barulah kita menguji. Kita menguji aplikasi kita itu di sekolah tersebut. Tapi kalau kita uji saja, nak menguji produk tersebut lebih kurang ambil masa dalam setengah hari jugalah. Kita kena bersama dengan mereka, kita kena mengajar, dan selepas itu kita dapatkan feedback dari mereka. So setengah hari. Sedangkan kalau kita nak pergi ke, dan pelajar saya ni mesti pergi ke lokasi, maksudnya ke sekolah tersebut. Ke sekolah. Sebab itu saya bawa ke-12 orang pelajar saya ini ke sana untuk mereka menunjuk cara dan juga untuk menguji produk masing-masing. Selain daripada apa yang kita buat di sekolah tersebut, saya combine juga beberapa aktiviti lain lah, yang saya rasa elok juga kalau dah pelajar saya bawa tu 3 hari sebenarnya. So dalam hari pertama tu sebenarnya saya bawa pelajar saya tu berkomunikasi dengan pelajar di Universiti Walayla. Saya juga turut berbincang dengan pensyarah-pensyarah di sana tentang pelantikan perkara-perkara lain lah yang membolehkan APP dan juga Universiti Walayla itu mendapat manfaat daripada hasil lawatan kita. So hari pertama itu lebih kepada sesi suai kenal, lebih kepada sesi bertanyakan isu lah, isu-isu, lebih kepada isu-isu dan juga perkongsian idea dengan pensyarah, manakala pelajar pula bersama dengan pelajar mereka. Itu pun sebagai salah satu cara untuk kita dapatkan input akan datang, apa lagi yang boleh kita bantu pelajar-pelajar mereka dan juga komuniti luar. Jadi kita
hari pertama tu kita susun supaya kita dapatkan maklumat-maklumat yang kemungkinan boleh kita selesaikan di kemudiannya. Kalau kita tengok di sini, ini gambar-gambarnya perbincangan dua hala antara pensyarah APB dan pensyarah Universiti Wal-Elak. Pensyarah saya bawa lebih kurang 3 orang, termasuk saya 4 orang pensyarah dan 12 orang pelajar. So 3 orang pensyarah ni yang ada depan ni, 1, 2, 3 ini adalah pensyarah-pensyarah APB yang juga memberikan input-input lah tentang apakah bentuk jalinan yang boleh kita laksanakan akan datang. Ini antara pensyarah. Manakala ini pula adalah saya dan juga pensyarah saya dan juga pelajar-pelajar. Ini juga sesi perjumpaan dan perbincangan dengan pihak Universiti Wal-Elak. Ini pelajar. Pelajar saya bersama dengan pelajar mereka di Universiti Wal-Elak. Ini hari pertama, suai kenal lagi. Mereka juga membawa kita di persekitaran universiti mereka untuk melihat keadaan bagaimana. Sebenarnya apabila kita bawa pelajar kita melihat keadaan sebenar, macam mana rupa universiti tersebut dan macam mana cara pembelajaran mereka, pelajar kita akan lebih terbuka dan mendapat lebih banyak idea lah untuk dibawa pulang dan untuk pengalaman para pelajar kita juga. Okay, ini antara aktiviti pelajar pada hari pertama. Malam tu kita ada ceramah. Kebetulan waktu kita pergi tu ada ceramah sempena sambutan Nisfu Syakban pada bulan 3 tu, bulan Mac 2023. Saya sebelum puasa. Sebelum puasa tahun ni. Jadi kita pun turut melibatkan pelajar kita dengan pelajar mereka. Okay. Manakala pada hari kedua inilah hari yang kita gunakan untuk tujuan menguji aplikasi kita kepada para pelajar di sekolah Ma'had Islam Imaniyah di Nakhon Si Tamarat tersebut. Jadi kita bawa 3 aplikasi aplikasi pembelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab untuk diuji oleh para pelajar kita. Dan keseluruhan pelajar mereka yang mengambil bahagian dalam ujian tersebut ialah seramai 112 orang pelajar yang terlibat dalam ketiga-tiga bahasa tersebut. Dan aktiviti ini dilihat kita nampak mereka bersungguh-sungguh lah untuk belajar dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sini banyak aktiviti. Kita ada aktiviti ni, aktiviti sesi pembahagian kumpulan, lepas bahagi kumpulan, sesi perkenalkan diri, kemudian sebelum kita mulakan dengan pembelajaran dan ini kita gunakan aplikasi kita ditunjukkan. Mereka ni nama je Sekolah Agama Rakyat tau, tapi tengok mereka tak guna dah whiteboard semua tu, tak ada dah papan hitam, mereka guna smartboard. Kita letak je, kita sambungkan dengan komputer kita, smartboard itulah yang ditunjukkan. Bukan TV, smartboard. Jadi nama Sekolah Agama Rakyat, tapi mereka cukup lengkap. Jadi ini kita tunjuk cara pembelajaran lah. Ini sesi pembelajaran nombor. Perkara-perkara asas. Kita uji perkara-perkara asas nombor 1 sampai nombor 10. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi dalam grup tersebut kita dapat feedback lah. So sebenarnya setelah kita dapat feedback, kita balik semula ke UiTM, kita ubah soal aplikasi kita tu berdasarkan pada feedback yang kita terima. Dan selepas itu sekarang ini aplikasi itu pun dah siap, kita dah serahkan dah kepada sekolah. Mereka nak buat apa dengan aplikasi itu, terpulanglah. Maksudnya kita dah selesaikan masalah yang dihadapi oleh sekolah tersebut, iaitu masalah utama ialah rujukan kepada rujukan yang lebih bersifat interaktif untuk mereka belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Sekarang kita dah serahkan kepada mereka. Jadi ini antara gambar aktiviti kita. Wakil pelajar menyebut nombor. Mereka ni wakil pelajar menyebut nombor.
Ini gambar bersama guru dan para pelajar. Okey. Dan ini pula sesi pembelajaran bahasa Inggeris. Ini pun sama juga bahasa Inggeris. Ini ada pelajar kita, ini pelajar sekolah tersebut. Yang lain tu adalah pelajar-pelajar APB dan juga pelajar Universiti Walayla sendiri yang turut membantu kita menjadi facilitator dalam ujian tersebut, uji kaji tersebut. Bahasa Arab pun ada. Ini bahasa Arab. Ini adalah bahasa Arab ni pelajar master kita. Manakala bahasa Inggeris tadi ini pelajar ini pelajar PhD bahasa Inggeris, yang buat media. Ini bahasa Arab. Dalam bahasa Arab lah, pengajaran tentang anggota badan dalam bahasa Arab. Dan kemudian ada quiz. Okay, so basically hari kedua itulah hari yang kita gunakan untuk tujuan sulam kita. Hari pertama sesuai kenal, hari kedua yang kita gunakan. Manakala hari ketiga tu kita bersama dengan community pula. Dan community itu bukan pelajar sekolah tapi dengan masyarakat sekitar kampung tersebut. Kita pergi ke sebuah kampung namanya Ban Lem, tak silap saya. Sebutannya ni nama Ban Lem, BANLEAM, untuk aktiviti menanam pokok bakau lah, sebab ialah kita pergi, kita pun okey, ada pertanyaan di situ. Adakah apa tadi, lupa dah mana tadi. Sekejap. Okey, pelajar-pelajar yang semua pelajar ni yang saya bawa pelajar master seorang dan juga pelajar PhD. Kedua-dua pelajar ni memang tak tak berdaftar sebagai kod yang saya bawa tu, tapi kod yang saya bawa tu 10 orang. Dia untuk kod yang mengajar ni, ini pelajar master yang tak berdaftar lah dengan kod sulam kita, tapi saya bawa sekali. Tapi pelajar-pelajar lain pun saya bawa juga. Pelajar yang lain itu memang pelajar yang berdaftar dengan BME 575, Pembangunan Media Interaktif. Jadi di belakang ni kita tengok, ini ada pelajar saya juga yang memang berdaftar dengan kod BME 575, Pembangunan Media Interaktif. Maksudnya kita kena bawa pelajar yang berdaftar, memang betul lah. Tapi at the same time, kalau you ada beberapa pelajar yang nak turut serta yang tak berdaftar, you bawa sajalah. Sebab ialah kita pun sebab pelajar yang kita bawa ni adalah pelajar-pelajar peringkat master dan juga PhD yang nak dapatkan pengalaman. Jadi tak ada masalah pada saya dalam konteks itu. Okey, so di hari ketiga tu kita bersama dengan community untuk melihat apakah masalah utama mereka, dan kita dapati bahawa masalah yang dihadapi oleh mereka ni mungkin bukan dari segi bahasa tapi mungkin lebih kepada, kalau kita nak buat aktiviti ni boleh untuk kod-kod yang bersifat environment ni, iaitu melihat kepada apakah masalah yang dihadapi oleh komuniti setempat. Jadi di hari ketiga tu saya pergi ke kampung Ban Lem ni bersama dengan berjumpa dengan ketua masyarakat mereka, dan mereka mengatakan bahawa masalah utama ialah hakisan pantai di Nakhon. Jadi mereka dah ada solutionnya, iaitu menanam pokok bakau lah. Jadi saya pun ambil kesempatan tersebut untuk bersama dengan komuniti membawa pelajar saya juga untuk menanam pokok bakau di sekitar pantai mereka. Jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan lah. Juga lumpur di bahagian pantai mereka ni berlumpur, tapi ni mungkin boleh juga difikirkan oleh fakulti, mungkin fakulti sains gunaan mungkin, berkaitan dengan lumpur-lumpur yang ada di bahagian dasar ni yang dikatakan oleh mereka mempunyai yang boleh
menyembuhkan penyakit gatal-gatal ni. Saya tak pasti, itulah saya bukan bidang saya. Tapi mereka berkata memang ada cara untuk buat benda ni. Jadi mungkin Fakulti Sains Gunaan bolehlah buat apa-apalah yang membolehkan kita menyelesaikan masalah mereka. Mereka tak komersialkan. Mereka dah di Universiti Walelak sendiri, mereka dah tahu bahawa lumpur itu ada nilai-nilai nilai-nilai perubatannya, tapi mereka tak ni lagi, mereka tak buat uji kaji lagi. Mungkin Fakulti Sains yang ada kod-kod tertentu tu boleh gunakan peluang ini untuk membantu mereka di Thailand lah, maksudnya, ataupun di mana-mana saja di luar negara yang kita boleh selesaikan masalah mereka. Yang ini yang saya nampak lah. Ni pelajar saya dah pakai lumpur dah dekat mulut, dekat muka dia. Okey, Dr. Faizam dah jawab tu. Dan di hari keempat, saya mengambil peluang juga untuk pergi ke lawatan ke Consulate General di Songkhla, Thailand lah. On the way back ke Malaysia tu, saya singgah di Consulate General Malaysia di Songkhla untuk mendapatkan feedback daripada Consulate General tentang keadaan dan persekitaran di Thailand. Supaya okey, nanti pasal bajet ni saya cerita kemudian supaya kita tahulah dekat mana yang boleh kita buat lawatan dari segi keselamatan dan juga konflik-konflik yang mungkin menyebabkan kita tak boleh nak masuk. Jadi Consulate General memberikan gambaran bahawa kebanyakan tempat di selatan Thai itu sebenarnya selamat. Cuma adalah kawasan-kawasan tertentu yang tidak selamat. Jadi kalau nak nak buat lawatan maupun kalau kita ada aktiviti-aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar kita nak pergi ke saya sarankan selatan Thai ni bukan apa tahu, sebab tempat yang paling mudah untuk kita buat aktiviti sulam kita. Satunya dia dekat dengan Malaysia, sempadan saja. Yang keduanya, kebanyakan masyarakat di selatan Thai ni adalah masyarakat Melayu. Mungkin masalahnya ialah masalah bahasa saja. Dari segi budaya sama. Jadi kalau kita nak menyelesaikan masalah tu, maksudnya mudahlah, kita boleh faham dan mereka juga boleh faham. Jadi itu yang antara sebab mengapa saya pilih selatan Thai sebagai tempat yang saya nak buat aktiviti sulam saya ni. Okey, dan jangan lupa kalau kita pergi sana, berhubunglah dengan pihak konsulat kita ini untuk mendapatkan gambaran awal. Okey, so back kepada ini Consulate General kita di Songkhla. Back kepada apakah faedah yang kita boleh perolehi. Faedahnya ialah apabila kita buat projek kita ni, pelajar kita akan dapat gambaran sebenar bagaimana pembelajaran yang berlaku di luar negara. Kita akan tahu apa masalah yang mereka hadapi, dan juga kita boleh membuat perbandingan tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di antara sekolah di Thailand dan juga sekolah di Malaysia. Sebenarnya tak jauh beza. Dari segi teknologi pun tak jauh beza. Kita anggap bahawa dengar je perkataan selatan Thai mesti orang kata sekolah dia orang ni teruk. Tak. Tak. Kalau kita pergi kita akan tahulah bahawa tempat mereka ni pun kita tengok. Cuma adalah tempat-tempat tertentu, kampung-kampung tertentu yang dari segi masalah kemiskinan tu tetap ada lah. Sama juga dengan tempat kita, ada juga masalah kemiskinan yang berlaku. Kalau dari segi kemudahan sekolah, kebanyakan sekolah, saya rasa 60% ke 70% sekolah agama rakyat ni saya bercakap ni mengenai sekolah agama rakyat yang dibangunkan atas dana komuniti, hampir menyamai sekolah-sekolah yang disediakan oleh kerajaan, oleh pemerintah Thai. Lebih kurang 60 ke 70%. Memang adalah dalam 30%, 40% yang memang agak daif juga. Yang ini yang kalau kita pergi kita boleh kenal, kita boleh bantu mereka juga.
Jadi pelajar kita dapat maklumat tentang pengalaman mereka tentang kualiti pendidikan di kedua negara ini. Ya. Dan satu lagi juga kita juga boleh melihat kepada perkembangan teknologi pengajaran dan pembelajaran. Bukan setakat kaedah pengajaran tetapi juga teknologi pengajaran yang digunakan oleh mereka. Memang mereka guna teknologi sebagaimana kita, cuma bahan kepada teknologi itu kurang. Yang itu yang kita bantu mereka. Okey, so itu yang kita buat, itu yang saya buat bersama dengan pelajar saya di di selatan Thailand. Tadi ada yang bercerita pasal bajet. Okey, kebetulan Akademi Pengajian Bahasa, saya mohon bajet ni daripada Akademi Pengajian Bahasa lah, di bawah tabung amanah fakulti, dan juga daripada pihak HEP. Pihak HEP dah bantu kita dengan memberikan geran sebanyak RM6,000, manakala di pihak APB mereka meluluskan sebanyak 15,000 lagi untuk menampung sesi lawatan kita selama 5 hari 4 malam itu. Jadi kebetulan memang betul lah APB kita ada dana daripada tabung amanah dan juga HEP membantu dalam bentuk grant. Jadi kita boleh mohon kat situ sebenarnya. Saya tak pasti sama ada bajet, saya tak mohon bajet sulam. Dr. Faizal mungkin boleh terangkan pasal bajet nantilah kalau kita yalah, maksudnya kalau ada bajet alhamdulillah. Kalau tak ada kita cari cara lain. Kita cari cara lain. InsyaAllah akan ada bajet-bajet yang diberi oleh pihak-pihak pengurusan, dengan syarat kita perlu mengemukakan kertas-kertas cadangan yang di dalamnya ada impak. Jadi kita nampak impak, APB nampak impak tersebut, jadi kita jalankan. Jadi saya rasa setakat ni dulu perkongsian saya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Okey? Okey, mungkin Dr. Faizal, saya rasa stop sini dulu. Mungkin kita buka kepada soal jawab dulu kot. Betul Cik Azhar. Kita boleh terus continue lah dengan Q&A sekiranya ada. Okey, so kalau dalam chat ni daripada kita tengok daripada Suzana, adakah aktiviti sulam boleh melibatkan pelajar selian penasihat akademik? Dia tidak berdaftar, dia mesti berdaftar dengan kod tersebut, saya fikir. Saya rasa dia mesti berdaftar dengan kod yang kita daftarkan sebagai sulam. So kalau melibatkan pelajar selian yang tidak berdaftar, saya rasa taklah kot. Soalan dari Salwa, adakah semua pelajar yang mendaftar kod khusus sulam tersebut pergi ke sana? Okey, ya betul. Bukan okey. Yang mendaftar kod BME 575 ini ramai. Lebih kurang dalam ada 2 kelas, so lebih kurang dalam 40 orang. Tapi saya ambil dia punya ketua-ketua kumpulan saja. Ketua-ketua kumpulan untuk dibawa ke sana. Kalau nak bawa semua 40 orang, kos lagi mahal lah. Okay, so pelajar yang mendaftar kod khusus sulam di FPA bagi satu kod adalah lebih kurang 5 orang, 5 kumpulan. Bolehkah hanya ya, saya buat macam tu. Dr. Sawa, saya buat macam tu. Saya pilih hanya beberapa orang saja. Ketua kumpulan daripada kumpulan-kumpulan tersebut saja yang pergi. Dan yang lain itu bersetuju sebab kalau nak pergi memang ramai lah, 150 orang kan. Kosnya akan jadi lebih besar. Jadi kita nak melibatkan lawatan ke luar negara ni bukan melibatkan kos yang sedikit, memang banyak. Okey. Dan bajet. Tadi bajet saya dah sebut tadi, bajet kebetulan kita fakulti lah yang menyediakan benda-benda keperluan kepada bajet ni. Ada soalan lain ke? Nak tanya?
Paling saya katakan tadi, yang paling mudah untuk kita mulakan ialah kita kenal pasti dulu. Kalau kita nak mudahlah, kenal pasti terlebih dahulu MOU universiti kita ini dengan universiti di luar sana. Once kita kenal pasti MOU yang ada dengan universiti, mungkin kita boleh berkomunikasi terlebih dahulu dengan para pensyarah mereka di sana dan juga para pelajar mereka di sana tentang apakah bentuk kesukarelawanan pelajar kita yang boleh dilaksanakan di luar negara tersebut. Dan daripada situ kita buatlah projek-projek yang melibatkan pelajar universiti itu terlebih dahulu. Sebab macam saya ni, saya dengan universiti itu sudah cukup lama berkenalan. In fact, kebanyakan pensyarah di Universiti Walaila itu pun dah di bawah Jabatan Liberal Arts tu. APB ini sebenarnya buat MOU dengan Faculty Regional Studies mereka, dan salah satu cabang dalam Regional Studies itu ialah Malaysian Studies. Jadi pensyarah-pensyarah itu pun dah kenal rapat dan mereka sendiri pun dah datang ke UiTM melihat bagaimana pelajar kita belajar di sini, dan juga mereka membawa konsep-konsep apa yang kita ada kat sini ni ke sana. Jika kenal pasti tersebut, lebih mudah untuk kita menjalankan aktiviti sulam kita. Okey, bagaimana penilaian? Sorry, kat bawah tu lupa nak. Bagaimana penilaian sulam bagi pelajar yang keluar dan yang tidak keluar dijalankan bagi memastikan kesetaraan penilaian? Okey. Nah, sebenarnya dalam konteks yang dinilai oleh kita ada beberapa kriteria penilaian sebenarnya. In fact, dalam kod BME 575 ini, kita ada beberapa, satunya kita ada 4 komponen penilaian. Satu is quiz yang memang semua pelajar akan ambil quiz tersebut, ya, 20%. Kemudian kita pula ada penyediaan aplikasi. Penyediaan aplikasi tersebut akan dibuat oleh semua kumpulan tersebutlah, semua ahli dalam kumpulan mereka kena bahagikan, mereka kena buat. Jadi yang ini akan dinilai oleh saya sebagai pensyarah. Okey. Dan juga satu lagi penilaian ialah demonstrasi. Jadi demonstrasi ini yang saya pilih ketua kumpulan saja, sebab demonstrasi ini kena bawa ke lokasi untuk diuji. Jadi sebenarnya demonstrasi just tunjuk je. Aplikasinya dah ada. Kita tunjuk saja. Ujian itu kita tunjukkan kepada mereka. Kita ada rubrik kita akan bagi rubrik kepada guru sekolah dekat sana untuk berikan penilaian, buat rating. Jadi untuk kumpulan ni, guru sekolah itu yang akan nilai. Jadi demonstrasi ini markahnya ialah sebanyak 30%. Jadi 30% ini sahaja yang akan dinilai oleh kita anggap juri lah. Juri itu maksudnya guru sekolah di tempat tempat pengguna sasaran kita tersebut. Jadi mereka yang akan bagi semasa demonstrasi itu, guru ada bersama, saya bagi rubrik, dan guru tersebut, guru bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab, dia akan bagi penilaian tersebut. So 30% memang daripada demonstrasi. Yang 30% ini sebab dia akan hanya nilai kepada aplikasi itu, sama ada boleh guna sesuai atau tidak, itu saja. Jadi pendek katanya, untuk aplikasi itu disebabkan aplikasi itu dah dibuat bersama oleh kumpulan lain. Jadi dalam konteks demonstrasi, walaupun demonstrasi ditunjukkan oleh seorang, samalah juga kan kalau kita pergi ke IDEX ke umpamanya, yang bercakap seorang je tapi yang buat mungkin ramai. Jadi penilainya akan bagi je penilaian tersebut kepada semua. So itulah konsepnya. Boleh Encik Azhar kongsi contoh laporan yang dihantar ke UI? Tadilah contoh yang tadi tu, yang saya tunjukkan tu. Kalau nak saya boleh bagi je, tak ada masalah. Okay, alright. Assalamualaikum Doktor. Itulah.
Ya, Cik Azhar. ya. Okey, saya tengok tadi berdasar yang Cik Azhar maklumkan tadi, maksudnya student buat aplikasi dan bawa ke sana untuk dinilai oleh komuniti yang nak guna tu lah Ya, kan? betul lah. Kita panggil subject matter expert lah, akan dinilai oleh subject matter expert di sana. Okey, saya nak tanya doktor. Doktor, kalau macam tu kita aci tak? Sebab maksudnya student buat siap-siap kerja tu, kita pergi sana untuk sharing sahaja. Bukan kita, student kita ajar komuniti untuk buat sendiri apps tu. Oh, kita tak suruh pelajar tu buat sendiri, sebab yang kita buat ini adalah untuk membantu mereka, membantu guru. In fact, apa yang kita buat ni adalah untuk membantu guru. Berdasarkan kepada feedback mereka, kita bantu guru tersebut membuat aplikasinya. Okey. Jadi aci tak aci saya tak tahulah, tapi itulah yang saya buat. Itulah kita nampak macam kalau orang kata perkongsian Cik Azhar ni macam doable lah, maksudnya kita boleh capai lah. Cuma itulah saya nak tanya dekat Dr. Azhar pula, Dr. Faizal. Kalau macam tu macam mana doktor? Okay, Puan Nurul. Ya. Okay. Actually sebenarnya mengikutkan takrifan Sulam tu adalah knowledge transfer program lah, which kita kena transfer the knowledge to the community. But then nak transfer the knowledge itu mungkin boleh daripada segi contoh macam apa yang Encik Azhar buat tadi, kita buat dan kita demonstrate kepada mereka, kita tunjukkan cara kepada mereka, ataupun another way adalah kita suruh mereka juga buat sendiri. Dia actually bergantung juga kepada subjek apa yang kita gunakan ataupun ilmu apa yang kita nak transfer tu. Tak semua benda pun yang kita mungkin boleh mengharapkan community tersebut untuk untuk mencipta benda tu baru. Okey, contohnya saya ambil contoh lah. Kita dah identify problem dia dekat komuniti tersebut adalah woman entrepreneur, okey, usahawan wanita dekat satu kawasan itu yang mungkin tidak mahir untuk menggunakan e-wallet. Okey, pembayaran secara e-wallet. So kita pun buatlah satu kebetulan saya pun mengajar berkaitan dengan digital marketing, so saya buatlah satu modul, my student buat satu modul ringkas untuk cara-cara mendaftar ataupun cara-cara cara-cara untuk step by step untuk mendaftar e-wallet ataupun menggunakan e-wallet tersebut. But then kita tak expect the community untuk diorang come out dengan their own module ataupun their own apps in fact untuk buat e-wallet tersebut. So asalkan ada transfer the knowledge tersebut, ada pertukaran ilmu tersebut, dah okey dah sebenarnya. Dan kena memenuhi 20 jam tersebut. Alright, okay. Thank you doktor, faham. Terima kasih. Saya rasa saya timbul pula idea pada saya ni. Mungkin lepas ni saya kena pergi sekolah tersebut, kena ajar cikgu buat aplikasi tersebut pula. Boleh juga Cik Azhar. Saya rasa kenalah, sebab mereka dah ada teknologi, mereka ada alat, mereka dah ada kebanyakan infrastruktur yang membolehkan mereka buat. Cuma mungkin mereka tak tahu nak guna macam mana nak buat aplikasi yang kita tak haraplah satu aplikasi yang cantik kan. Macam apa yang saya ajar pada student saya pun, kita tak mengharapkan satu aplikasi yang betul-betul yang boleh dijual dan sebagainya, asalkan dapat membantu guru tersebut mengajar dengan lebih mudah, memudahkan kerja komuniti tersebut. Ya, so itu je. Mungkin lepas ni timbul pula idea dan pergi komuniti tersebut, guru tersebut nak ajar macam mana cara nak membuat. Timbul idea tu pula. Dan sebenarnya cantiknya adalah bila kita tap kepada komuniti yang sama, so that kita boleh nampak the progress. Mungkin batch of students yang berbeza, mungkin batch yang pertama ni dah tunjuk the basic knowledge, dan batch kedua nanti dia akan advance sikit dan kita boleh nampak the progress, ada perubahan ke tak. So lagi impactful lah projek tersebut kan. Betul. So mungkin next project saya. Dah ada idea lah. Alright, ada soalan lain ke daripada partisipan yang lain? Ada di ruangan chat tu? Oh, okey.
Tak ada soalan dah? Senyap je semua? Okey. Tak adalah kot Okey. So kalau kejap. Okey, clear semua. Clear Alright. So kalau dah clear, kita harapkan semoga sesi perkongsian itu tadi memberi manfaat kepada semua orang lah. So diucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Azhar kerana sudi untuk berkongsi walaupun sudah jadi mantan penyelaras. Okey, dan kepada rakan-rakan penyelaras yang baru ataupun yang lama dan juga rakan-rakan pensyarah yang akan menjalankan program sulam, suka untuk saya ingatkan apa-apa pun kena refer kepada penyelaras. Okey, maksudnya nanti nak buat pelaporan, mohon untuk buat pelaporan kepada penyelaras kerana kami ada mekanisme ataupun kami ada metod kami sendirilah untuk buat pelaporan tersebut. Okey, so nanti boleh kontak dengan penyelaras untuk buat pelaporan. Okey, janganlah ada juga sebelum ini yang email direct kepada saya. Okey, dan bila email direct kepada saya, pelaporan itu tidak mengikut spek yang kami dah tetapkan. Kami ada kriteria ataupun ada item-item yang kami perlukan dalam pelaporan. So semuanya telah diberikan kepada penyelaras dan in fact setiap bulan kami akan remind kepada penyelaras untuk collect the pelaporan tersebut lah. Okay, so kalau bulan tersebut tak ada sebarang program sulam yang dijalankan dekat PTJ masing-masing, tak perlu nak buat pelaporan apa-apa. Okay, just ignore je benda tu. Kita memang akan minta pelaporan every month. Okay, Cik Azhar pun ada share dia punya alamat email tu. Nanti mungkin rakan-rakan pensyarah yang cuba nak tengok contoh pelaporan boleh mohon dengan Encik Azhar. Okay, I think APB ni memang every semester tak ada masalah lah in term of pelaporan. Dia punya pelaporan complete, sekali dengan gambar lah, sekali dengan report dan sebagainya. Okay, saya tak nak pelaporan yang hanya sekadar poster sahaja. Sebelum ni ada yang saya terima, dia bagi poster semata-mata. Tak ada pun apa background dia, budget dia ke, implikasi dia ke, semua tak ada. So mungkin boleh mohon nanti dengan Cik Azhar sekiranya tidak keberatan untuk share the report dengan kawan-kawan yang lain. Okey, kalau nak mohon dengan saya tu mungkin agak sukar sebab report tersebut bukan milik saya, milik PTJ. So saya tak berani untuk beri secara sesuka hati tanpa permission daripada PTJ lah. Okey, ada yang minta email saya, kejap Okey, saya dah bagi email saya. Okey, apa-apa pun boleh communicate dengan saya jugalah. Actually kalau nak nombor telefon saya pun boleh juga sebenarnya. Boleh minta dengan rakan pensyarah. Rakan penyelaras ataupun saya letak je lah dekat ruangan chat nombor telefon saya kalau nak tanya apa-apa berkenaan dengan sulam. Okey, saya merupakan penyelaras sulam UiTM di kementerian dan juga penyelaras sulam UiTM untuk keseluruhan cawangan lah. Reporting semua adalah saya yang buat. So kalau tak keberatan, boleh ke kalau saya mohon sesiapa yang tidak ada kekangan untuk membuka kamera untuk kita mengambil gambar bersama-sama? Alright, kita ambil gambar ready. 1, 2. Okay, one more. 1, 2. Alright, thank you so much semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita akan selalulah buat sesi perkongsian ini supaya kawan-kawan tidak lost untuk membuat program sulam. So dengan itu mungkin saya boleh akhiri kita punya program hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you again Encik Azhar.